Wah. Ada pokok. Ini pokok apa Okey, pokok ada ayat. Ini pokok bunga raya. Bunga raya juga dikenali sebagai bunga sepatu atau kembang sepatu. Kenapa macam pelik ayat ni Cantik sungguh, oh bunga raya, kembang mekar merah warnanya, hidup subur di mana-mana, bunga raya lambang negara. Hai, sayalah si bunga raya. Bunga raya. Tapi si bunga raya nampak Eli macam ada masalah je tadi. Itulah sekarang ni Eli keliru. Eli tak faham dengan ayat ni. Sebab ayat ni macam ada sesuatu yang tak kena. Macam tergantung macam tu. Ya, betul tu Eli. Ayat ni tak lengkap dalam segi penulisannya Eli. Oh, ya ke? Nak si bunga raya bantu? Okey, saya akan bantu Eli. Terima kasih, bunga raya. Okey, jom. Didik TV KPM. Assalamualaikum kepada adik-adik yang sedang menonton teroka di Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan saya, Kak Eli Arifin, yang masih keliru dengan ayat dan juga bunga raya tadi tu. Juga kita ada cikgu yang cantik, Cikgu Ros Lawati, iaitu AKA Cik Bunga Raya. Bunga baik. raya hari ini Cikgu Ros berlakon. Okey, dah nama pun tapi Ros Mawar. Dan nama bunga jugalah. Ya, betul. Dekat-dekat. Okey, cikgu, sebelum kita memulakan penerokaan kita hari ini, izinkan saya kongsikan SOP kepada murid-murid dan juga adik-adik yang menonton di rumah. Boleh. Untuk sentiasa menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, 1 meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Pastikan keluar tu bila perlu sahaja. Tolonglah sama-sama kita bantu untuk mengurangkan kes setiap hari. Okey, cikgu. Saya akan sanitasi tangan saya dulu. Kemudian giliran cikgu juga, okey? Silakan cikgu. Okey, hari ini kita akan sama-sama meneroka untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Topiknya, Oh Malaysiaku, tanda baca. Apa yang menariknya cikgu? Tapi mungkin cikgu boleh kongsikan sikit tentang kita punya mata pelajaran dan lepas itu kita berkenalan dengan adik-adik comel kita dalam talian. Okey, baik Eli. Okey, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Oh Malaysiaku. Okey. Okey, tapi kita akan memfokuskan pada standard pembelajaran, mengedit dan memunikan hasil penulisan daripada aspek tanda baca. Jadi yang seperti yang Eli baca tadilah. Jadi kita akan edit dan munikan. Okay, selain daripada itu, pembelajaran yang bertajuk Oh Malaysiaku ni juga murid-murid akan dapat menzahirkan rasa cinta dan sayang pada negara Malaysia. Betul tu. Jadi itulah objektif yang ingin kita sampaikan kepada adik-adik kita. Dan konsepnya apa, cikgu? Konsepnya maksudnya kita akan mengenali identiti negara. Contohnya tadi seperti tatu yang kita tengok tadi, si bunga raya lah. Identiti negara kita. Dan juga jalur gemilang. Baik, memandangkan lagi sebulan kita nak menyambut orang kata Hari Kemerdekaan. Jadi tidak salah untuk kita sentiasa mengingatkan diri kita dan orang kata menanam sifat patriotisme tu kan dalam diri. Baik, kita nak berkenalan dengan murid-murid dalam talian cikgu yang comel-comel ni yang turut ditemani oleh ibu bapa mereka. Siapakah mereka? Mungkin cikgu boleh perkenalkan murid kita yang pertama yang comel baju hijau tu. Okey. Untuk pengetahuan Eli, murid-murid ini semua daripada dari SK Taman Desa Kuala Lumpur. Wow, baik. Okey. Baiklah, kita berkenalan dengan murid yang pertama. Silakan Aish. Okay, Aish boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum, Cikgu Ros dan Kak Ali. Nama saya Muhammad Aish Radin bin Muhammad Din. Boleh panggil saya Aish. Hai, perkenalan. Okey, Aish. Okey, seterusnya kita berkenalan pula dengan murid yang kedua, Khair. Okey, Kak Ali minta Khair. Okey, Khair, sila perkenalkan diri. Assalamualaikum. Hai Cikgu Ros dan Kak Ali. Nama saya Muhammad Abdul Khair bin Kamaruzaman. Boleh panggil saya Khair. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Okey, seterusnya giliran Irfan pula.
Assalamualaikum Cikgu Ros dan Kak Eli. Nama saya Muhammad Akil Irfan bin Muhammad Azizul. Boleh panggil saya Irfan. Selamat berkenalan. Okay, selamat berkenalan Irfan. Okey, dan seterusnya kita persilakan Kashwina. Okey, Kashwina. Selamat sejahtera. Hai Cikgu Ros. Hai Kak Eli. Hai. Saya Kashwina Batmana dan boleh panggil saya Kashwina. Selamat berkenalan. Hai semua. Alah, comelnya. Dia ada kembar dia, cikgu ya? Ya, dan kita berkenalan pula Eli dengan kembarnya. Okey, silakan Kashwini. Alah. Selamat sejahtera. Hai Cikgu Ros. Hai Kak Eli. Nama saya Kashwina Batmana dan boleh panggil Kashmini Batmana dan boleh panggil saya Kashmini. Selamat berkenalan semua. Kenalan. Tadi ditemani oleh ibu, ni ditemani oleh bapa Ya, dia pula. kena bagilah Eli. Bagi sebab dua. dia kembar. Bagi dua. Okey. Jadi Okey, kita seterusnya. teruskan dengan Izara. Assalamualaikum. Hai Cikgu Ros. Hai Kak Eli. Nama saya Izara Syuhada binti Muhammad Syahimi. Boleh panggil saya Izara. Selamat berkenalan semua. Selamat kenalan. Okey, seterusnya yang terakhir. Okey, baik. Ada Ada lagi, cikgu? Akil dah? Akil Irfan dah. Dah Okey, semua dah. dah. Alhamdulillah. Terima Ha. kasih semua. Okey, ini dia murid-murid yang sangat comel daripada Sekolah Kebahasaan Taman Desa Kuala Lumpur. Ya, betul Okey, tu, tadi ada Umi. cikgu kongsikan berkenaan dengan mata pelajaran kita hari ini. Bahasa Melayu. Kenapa kita belajar topik ini, cikgu? Kita perlu belajar topik ini, bahasa Melayu tanda baca, Eli, kerana tanda baca ni merupakan satu elemen yang penting selain daripada penggunaan perkataan dan ejaan yang betul dalam ayat. So, jadi kita nak menggunakan tanda baca supaya ayat tersebut mudah difahami dan bermakna. Jadi kebanyakan kadang-kadang murid-murid ni bila dia menulis ayat, dia terlupa nak meletakkan tanda Baca. nokta. Oh. Ada kadang-kadang dia terlupa untuk menggunakan huruf besar. Jadi sebab tu pada hari ini kita akan meneroka tentang tanda baca dan juga mengedit hasil penulisan dari aspek tanda baca ni. Yelah cikgu, sebab mereka biasanya menaik dekat social media, dekat orang kata aplikasi di telefon bimbit, Ya, cikgu ya. betul tu. Jadi tanda noktah semua tu abaikan. Betul. Jadi inilah dia, kita nak perbetulkan teknik yang sebenar bagaimana nak menentukan tanda baca yang betul lah kan. Okey, kita nak rehat seketika. Kita kembali selepas ini dengan penerokaan yang lebih terperinci. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama dengan Kak Edi di sini dan juga Cikgu Roslawati. Sama-sama kita nak meneroka mata pelajaran Bahasa Melayu untuk topiknya Oh Malaysiaku Tanda Baca. Okey, bersama dengan kita juga adalah murid-murid dalam talian daripada Sekolah Kebangsaan Taman Desa Kuala Lumpur yang ditemani oleh ibu bapa mereka. Okey, cikgu, silakan cikgu, penerokan kita yang pertama ni kita nak buat apa dulu? Tapi sebelum tu cikgu nak tanya Eli dulu. Okey. Eli, dalam banyak-banyak bunga, kenapa cikgu memilih bunga raya? Jadi cikgu nak murid-murid jawab? Ya, cikgu nak minta murid-murid jawab. Kenapa cikgu memilih hari raya? Hari raya pula. Hari raya pun ada juga cikgu. Bunga raya pun sama. Kan? Hari raya bunga raya lebih kurang saja sebutannya. Okey. Kenapa cikgu pilih bunga raya pada hari ini? Okey, jadi cikgu ada nampak seorang murid angkat tangan. Okey, silakan Izara. Bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia, cikgu. Ya, betul Lily. Bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia. Okey, jadi ada lagi tak jawapan kenapa cikgu pilih bunga raya pada hari ini? Cikgu nampak Koil sedang angkat tangan. Bunga raya melambangkan perpaduan di Malaysia. Bunga raya melambangkan perpaduan di Malaysia. Okey, seperti yang kita ketahui Eli, Malaysia kan dia terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai kebudayaan, pelbagai kesenian. Jadi dengan adanya identiti negara bunga raya ni, dia melambangkan perpaduan kita di Malaysia yang aman dan harmoni ni. Okey, baik. Okey, seterusnya cikgu? Okey, seterusnya
tadi Eli tak faham tentang ayat pada papan yang tanda tadi tu. kan? Cikgu mungkin terangkan. Jadi pada hari ini kita nak meneroka tentang 4 tanda baca dan juga penggunaannya dalam ayat. Jadi mula-mula cikgu nak minta murid-murid untuk menyebut tanda baca yang cikgu akan tunjukkan nanti. Okey, penerokaan kita bermula dengan tanda baca yang pertama. Okey, ada tak murid-murid yang nak sebut tanda baca yang cikgu pegang ni? Okey, cikgu minta Aish. Okey, Aish. Aish dah angkat tangan. Okey, Aish, sebutkan tanda baca yang cikgu pegang ini. Tanda nokta, cikgu. Ya, betul tanda nokta. Jadi murid-murid boleh lihat bagaimana bentuk tanda nokta pada kad yang cikgu tunjukkan ini. Okey, baiklah. Kita teroka pula tanda baca yang kedua. Okey, tanda baca yang kedua. Cikgu minta murid sebutkan tanda baca yang kedua. Okey, Irfan dah angkat tangan dah Irfan. Okey, silakan Irfan. Huruf besar, cikgu. Ya, ini ialah huruf besar. Okey, jadi penggunaan huruf besar juga penting dalam penulisan ayat sebagai satu tanda baca yang murid-murid perlu tulis sewaktu menulis ayat. Okey, baik, kita teruskan dengan tanda baca penerokaan kita yang ketiga. Okey, cikgu minta seorang murid untuk sebutkan. Okey, Kashwina dah angkat tangan. Okey, silakan Kashwina. Tanda koma, cikgu. Ya, betul. Tanda koma. Jadi murid-murid boleh lihat bentuk tanda koma di sini. Okey, pandai. Pandai-pandai anak-anak yang comel ni, Eli. Seterusnya yang terakhir, cikgu. Yang terakhir, kita akan meneroka tanda... tanda apa tu? Okey, Kashwini, silakan. Tanda soal, cikgu. Ya, Pandai. ini tanda soal. Jadi murid-murid boleh perhatikan bagaimana bentuk tanda soal. Okey, bagus murid-murid. Kita telah meneroka 4 tanda baca. Okey. Baik, selepas kita murid-murid dah mengenali 4 tanda baca, jadi selepas ini cikgu mungkin nak mereka meneroka sesuatu berkenaan dengan 4 tanda baca ini. Ya, betul tu Eli. Okey, apakah dia? Kita nak meneroka pula bagaimana menggunakan tanda baca ni dalam penulisan ayat. Okey. Jadi Eli, Okey. cikgu ada lagu tau. Tentang suka. penggunaan tanda baca dalam penulisan ayat ni. Cikgu akan menyanyi? Cikgu tak nyanyi, tapi cikgu nak minta murid menyanyi. Menarik. Okey, siapa yang akan mulakan dulu, cikgu? Okey, ada seorang. Tu yang dah angkat tangan tu dia akan nyanyikan. Zahra. Okey, Izara. Okey, Izara. Boleh ya Izara nyanyikan lagu bila kita guna Boleh. tanda baca? Okey, boleh. Mula tulis ayat guna huruf besar sampai hujung ayat tulis tanda nokta. Lepas tanda nokta tulis huruf besar. Kata nama hal juga huruf besar. Jika ayat tanya guna tanda soal. Bila banyak kata tulis tanda koma. Pandainya. Okey, terima kasih Izara. Okey, daripada lagu tadi, kita boleh tahu bila kita gunakan tanda baca tau Eli. Boleh tak Eli sebut satu? Ingat tak? Saya tak nampak lah. Boleh saya ke depan ke? Boleh. Boleh Eli boleh ke depan. Okey. Pernah baca satu, cikgu? Nokta yang paling nampak. Bila kita guna tanda nokta tu? Yang cikgu tanya saya, sudah tu saya tahu. Apa kata cikgu tanya murid-murid? Okey, betul Eli. Okey, baiklah kalau macam tu, kita akan meneroka dengan murid-murid kita bagaimana menggunakan tanda-tanda baca yang disebutkan tadi dalam penulisan ayat. Okey. Baik, kita mulakan dengan tanda nokta. Di belakang Eli tu, cikgu dah ada sediakan ayat Eli. Okey. Yang sini ke belakang Eli? Di belakang tu. Jadi saya kena ke belakang pula lah. Eli kena tak ke belakang lah. Eli ke tepi sikit sebab minta Eli bantu cikgu lekatkan jawapannya. Letakkan jawapan. Macam mana nak buat ni? Saya ke tepi sini boleh ya? Okey, boleh ya Eli? Okey.
Boleh. Okey, jadi cikgu nak saya lekatkan guna apa ni, cikgu? Ada pelekat yang cikgu dah sediakan pada jawapan di sebelah Eli. Ni. Di situ Okey. Silakan. Cikgu nak minta siapa yang bacakan? Baik, cikgu kita nak tengok penggunaan penerokaan tanda noktah dahulu. Aish. Jadi cikgu minta Aish. Aish dah kat tangan kan? Aish paling bersemangat. Bagus, Aish. Okey, Aish, bila kita gunakan tanda noktah dalam penulisan ayat? Tanda noktah ditulis di hujung ayat. Eli, tanda noktah ditulis di hujung ayat. Okey, jadi minta Aish bacakan. Aish baca dulu. Aish baca dulu ayat tu. Boleh tak? Nampak tak, Aish? Nama bendera Malaysia ialah Jalur Gemilang. Tanda jadi, noktah di ditulis di hujung ayat ini. Okey, di mana tanda noktahnya perlu diletakkan, Aish? Tanda noktah ditulis di hujung ayat ini. Tanda jadinya noktah ditulis di hujung ayat ini. Boleh minta Kak Eli tolong lekatkan di hujung ayat tu tanda noktah, Kak Eli? Maksudnya selepas gemilang lah. Ya, selepas gemilang. Okey. Betul, cikgu? Okey, betul. Cikgu rasa Kak Eli ambil yang warna merah jambu, Kak Eli? Merah jambu. Yang warna merah supaya jambu. Supaya dia nampak terang lah. Supaya dia nampak lebih terang lagi. Baik. Okey. Okey, seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya kita lihat pula penggunaan huruf besar. Kak Eli boleh angkat ayat yang pertama, kita ada ayat yang kedua. Wow. Okey. Okey, kejap ya. Okey, seterusnya. Baiklah, seterusnya Siapa? Penggunaan huruf besar. Cikgu nak minta Koi. Okey, Koi dah angkat tangan kan? Okey, Koi. Boleh tak Koi jelaskan atau terangkan bila kita menggunakan huruf besar di dalam penulisan ayat? Mula tulis ayat guna huruf besar. Huruf besar juga digunakan untuk kata nama khas. Okey. Jadi minta Koi tolong tunjukkan dalam ayat yang cikgu sediakan ini, Koi tunjukkan bagaimana menggunakan huruf besar. Ibu negara Malaysia ialah Kuala Lumpur. Huruf I mesti huruf besar kerana awal ayat. Malaysia kata nama khas. M perlu huruf besar. Kuala Lumpur kata nama khas. Untuk K dan L perlu huruf besar. Lancar kan jawapan daripada Koi tadi. Okey, huruf I pada permulaan ayat adalah huruf ibu. besar. Ibu huruf besar. Okey. Ibu. Okey. Malaysia kata nama apa, Kak Eli? Kata nama khas. Ya, jadi kata nama khas perlu ditulis dengan huruf besar juga pada huruf yang pertama. Okey. Jadi ada lagi dua, cikgu. Ada lagi dua. Apa dia, Koir? Ulang semula, Koi. Kuala Lumpur. Pandainya. Kuala Lumpur, betul. Kuala Lumpur. KL Betul ke, Koir? Kak Eli letak ni? Ya. Ya, pandainya Koir ni. Okey, macam ni. Betul ni Kak Eli buat ni? Betul. Okey, ya, betul tu baguslah. jawapan yang telah Koi bagi pada kita untuk Jadi Kak Eli selesai letakkan. ayat ni. Okey, dah selesai. Okey, seterusnya. Tapi Kak Eli, cikgu ada satu lagi tau. Kata nama khas. Okey, cikgu nak minta seorang murid sebutkan satu lagi kata nama khas. Siapa yang nak jawab? Okey, Izara. Okey, Izara Izara. boleh sebutkan satu lagi contoh kata nama khas. Menara berkembar Petronas. Okey, menara berkembar Petronas, Kak Eli. Kak Eli tak ada kat situ. Tak ada. Kak Eli nak cari. Kak Eli salah tengok ke ni? Tak ada dekat situ. Di sini Kak Eli kita ada replika menara berkembar Petronas. Jadi, menara berkembar Petronas kata nama khas. Minta Izara tulis bagaimana kita nak menulis kata nama khas menara berkembar Petronas. Kadang-kadang berlaku kesilapan di sini, Eli. Murid-murid dia mereka tak gunakan. keliru. Mereka keliru. Dia tak gunakan huruf tu dia. besar. Cantiknya tulisan. Jadi Izara telah pun menulis dengan betul penggunaan huruf besarnya dalam ejaan menara berkembar Petronas. Jadi memang permulaan dia kena letak huruf besar. Ya. Terima kasih, Izara. Okey, seterusnya, cikgu. Kita nak teruskan. Seterusnya kita nak terus ke penggunaan tanda koma. Okey, tanda koma. Jadi bagaimana menggunakan tanda koma dalam ayat yang cikgu sediakan di sini. Okey, cikgu minta Irfan. Irfan? Tanda koma
digunakan apabila banyak perkataan. Okey, Ifan kata tanda koma digunakan bila banyak perkataan. Kita nak tengok sekarang bagaimana menggunakan tanda koma bila ada banyak perkataan tu. Okey, boleh Ifan tunjukkan? Hasan, Ailin, Elis dan Komalah sedang menyanyikan lagu Negaraku. Okey, baik. Ifan, tanda komanya kita perlu tulis di mana dalam ayat ini? Tanda koma ditulis selepas nama Hasan dan selepas nama Ailin. Okey, Kak Eli letak ya. Lepas okey, nama Kak Eli Hasan. Kemudian selepas nama Ailin. Ya. Wah, okey. Kenapa Betul kan cikgu? kita perlu letak tanda koma tu, Eli? Betul tu yang Eli dah letak. Kerana dekat situ ada 3 nama yang ditulis secara berturutan. Hasan, Ailin, Elis. Jadi kita pisahkan dengan tanda koma. Okey, baik. Mungkin Akil boleh baca habiskan ayat? Hasan, Ailin, Elis dan Komalah sedang menyanyikan lagu Negaraku. Nampak di situ kan Okey. Ifan ada dia berhenti sekejap. Selepas nama Hasan, Ifan berhenti sekejap. Disambung dengan Ailin dan dia berhenti pula pada selepas nama Ailin. Baik, pandai. Tahniah. Okey, cikgu. Ada satu lagi. Ada satu lagi? Ada satu lagi tanda yang kita nak teroka. Ya, ini satu-satunya yang ada di sini. Ada satu lagi iaitu tanda soal. Okey. Tanda soal. Eli boleh minta tolong cikgu tukarkan ayat tu? Okey, boleh. Ini yang terakhir ya? Ya, yang terakhir. Okey. Okey, baiklah. Cikgu nak tanya Kashwini. Kashwini dah angkat tangan dah. Bila kita guna tanda soal, Kashwini? Tanda soal ditulis pada ayat tanya. Tanda soal ditulis pada ayat tanya. Betul. Pandainya. Okey, jadi kita mintalah kembar dia pula terangkan. Kak Eli, Kashwina, bagaimana nak gunakan tanda soal dalam ayat tu? Kashwina boleh sebut di mana kita perlu letakkan tanda soal. Berapakah ketinggian menara berkembar Petronas? Okey, di mana tanda soal perlu ditulis? Tanda soal ditulis di hujung ayat tanya. Comel kan Kak Eli? Okey, tanda soal ditulis di hujung ayat Tanya. Jadi sebelah mana Kak Eli nak letak ni? Tanda soal ni sayang? Hujung ayat. Sebelah Petronas. Pandai. Petronas. Okey. Okey, jadi dah lengkaplah kita punya penerokaan 4 tanda baca dan juga bagaimana kita meneroka bagaimana kita nak menggunakan tanda baca tersebut di dalam ayat. Okey. Baik, selesai sudah. Selesai sudah. Tapi kita masih ada lagi, Eli. Oh, ada satu lagi. Ya. Cik, saya punya soalan ni tak terjawab tak lagi, terjawab cikgu. lagi kan, Eli kan? Okey. Saya letak kat sana lah. Okey, boleh. Eli ambil letak kat sana. Mudah Okey, sikit. cikgu ada jawapannya Letak di sini. Okey. Okey, jadi saya kena buat apa ni, cikgu? Sekarang ni cikgu nak suruh Eli. Okey. Cikgu nak minta Eli. Alright. Tadi kita dah teroka 4 tanda baca kan, Eli kan? Jadi Eli carilah kat mana kita nak letakkan tanda nokta, tanda huruf besar, Okey. atau tanda soal atau tanda koma. Saya ada talian hayat tak, cikgu? Ada. Boleh kalau Eli nak. Walaupun producer saya kata tak ada, saya tak peduli. Ya, boleh. Cikgu benarkan, Eli. Saya nak minta talian hayat daripada murid-murid yang comel ni, yang sangat bijak ni, yang boleh bantu Kak Eli. Boleh tak? Siapa yang boleh bantu Kak Eli untuk ayat pertama ni? Kat mana Kak Eli nak letak tanda baca ni? Okey, Kak Eli nak pilihlah yang bijak pandai ni. Okey, boleh Kak Eli, silakan. Kita pilih Kalvini. Kashwini. Minta maaf, Kak Eli tak nampak rabun. Kashwini. Okey, boleh bantu Kak Eli tak? Ni ayat ni kat mana Kak Eli nak letak ni? Ini pokok bunga raya. Apa tanda baca yang perlu Kak Eli letak? Ayat pertama. Rasa-rasa letak apa? Nokta.
Nokta. Pandainya. Kat mana nak letak ni sayang? Sini. Hujung. Ujung ni. Okey, betul ke cikgu? Okey, betul. Eli, tanda noktahnya perlu diletak di situ pada ayat yang pertama. Wah, pandainya Kak Swini. Terima kasih. Okey, seterusnya. Selain daripada itu, dekat sini Kak Eli nak kena letak apa ya? Macam ada yang tak kena lah ayat pertama ni. Cepat murid-murid. Bantu Siapa nak Kak Eli. bantu? Kak Eli pilihlah. Izara. Okey, Izara. I mesti kena huruf besar sebab dia mula ayat. Mula ayat. Okey. I huruf besar. Kak Eli letak kat sini. Ini pokok bunga raya. Wow, barulah rasa macam tak tergantung ayat ni. Pandainya. Okey. Yang lain Kak Eli cuba pula ya. Okey. Bunga raya juga dikenali sebagai bunga sepatu atau kembang sepatu. Jadi yang pertama Kak Eli kena letak macam Izara cakap huruf besar. Betul? Sebabnya permulaan ayat. Ya, betul tu Kak Eli. Kak Eli pun dah pandai dah kan? Pandai sangat. Jadi, dari hujung ayat, Kak Eli letak nokta cikgu boleh? Betul. Di hujung ayat, tanda nokta. Okey. Okey, selesai ke cikgu? Okey, selesai. Cuba Eli baca. Okey. Ini pokok bunga raya. Bunga raya juga dikenali sebagai bunga sepatu atau kembang sepatu. Berbeza kan waktu pertama kali Eli baca tadi? Betul. Dan setelah ada tanda baca di dalamnya kan? Betul. Ada perbezaan. Ya, jadi sebab itulah tanda baca sangat penting. Ya, betul. Baik. Menjadikan ayat tu mudah dipahami dan bermakna. Betul tu. Okey, kita akan berehat seketika sekali lagi cikgu. Kita kembali selepas ini dengan penerokaan dengan tanda baca yang lebih terperinci. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Roslawati untuk kita sama-sama meneroka mata pelajaran Bahasa Melayu untuk topiknya Oh Malaysiaku Tanda Baca. Kalau tadi kita dah meneroka kat mana nak letaknya nokta, koma, tanda soalan huruf besar Cikgu kan? Betul. Jadi sekarang ini kita nak lakukan apa? Kita nak teroka apa pula Cikgu? Okey, baik Eli. Penerokaan kita ni ialah untuk mengedit dan memurnikan ayat yang mengandungi kesalahan tanda baca. Okey. Okey, cikgu, kalau Eli lihat di sana, murid-murid lihat di sana, cikgu ada satu buku skrap yang telah dihasilkan oleh kawan-kawan kita sempena Hari Kebangsaan yang hampir tiba nanti. Okey, jadi mereka dah buat buku skrap ni. Okey, murid-murid kena edit ayat pada buku skrap tersebut. Okey. Seperti tadi jugalah, cikgu minta Kak Eli bantulah. Okey, boleh cikgu. Boleh ya Kak Eli? Cantiknya cikgu yang buat ke ni? Ya cikgu buat. Wow. Jadi Hebat. itu muka depannya Kak Eli. Tajuknya buku skrap ni ialah Oh Malaysiaku. Jadi Kak Eli Okey. boleh angkat kulit depannya, kita tengok ayat yang ada pada buku skrap tersebut. Baik, kita tukar. Okey, cikgu nak minta murid bacakan. Ya. Okey, cikgu nak pilih siapa? Okey, cikgu mulakan. Itu dah angkat dah Aish. dah. Bagusnya Aish. Okey. Okey, silakan Aish. Mariam dan Sajid melukis bunga raya. Bunga raya bunga kebangsaan Malaysia. Okey. Dari pembacaan Aish tu macam dah dapat tahu je tanda baca ni. Sebab tu kita kena baca, Eli. Sebab tu kalau kita nak mengedit ayat, kita perlu baca terlebih dahulu untuk kenal pasti kesalahan tanda bacanya. Okey. Jadi Aish mungkin siapa? Aish atau mungkin murid lain ke nak bantu? Masih Aish lagi. Masih Aish lagi. Okey, Aish, boleh Aish tunjukkan
Kat mana tanda baca Kak Elly nak letak ni sayang? Kak Elly akan letakkan tanda bacanya. Ada kesalahan di situ kan? Jadi Ais boleh betulkan. Tanda nokta di hujung ayat Maryam dan Sajid melukis bunga raya selepas nokta B untuk bunga huruf besar. Lajunya Aish. Kak Elly tak dapat tangkap. Aish pandai sangat ni. Okey, Maryam dan Sanjid melukis bunga raya. Lepas tu Kak Elly letak nokta kat mana? Selepas perkataan apa Ais? Kak Elly perlu letak tanda nokta. Haa. Tanda nokta. Lepas? Tak. Selepas bunga raya ke? Betul ke? Tanda nokta? Hujung ayat. Aish sayang. Ayat. Okey, sini selepas bunga raya kan? Betul Kak Elly letak ni betul Okey. Aish okey ke tu? Seterusnya Aish, macam dia nak cakap sesuatu kan Kak Elly? Itulah. Teruskan Aish, lepas itu bunga Lepas raya. nokta B untuk huruf besar. Apa dia? Lepas nokta B Huruf untuk besar. Besar. Okey, betul cikgu? Ya, betul tu Kak Elly. Okey, kemudian bunga raya, bunga kebangsaan Malaysia. Itu saja. Ada lagi tak kesalahannya tak? Aish? Ada lagi tak Aish? Tak ada. Okey, pandai. Seterusnya cikgu saya Okey, alih ke belakang. teruskan. Kita boleh teruskan dengan ayat yang kedua. Okey. Okey, ayat yang kedua. Okey, cikgu minta. Dah ada yang angkat tangan. Okey, cikgu minta koin. Okey, koin. Silakan. Berapakah jumlah kelopak bunga raya? Okey, baik. Koi dah baca dan koi dah kenal pasti kesalahan tanda bacanya? Okey. Baik. Selepas bunga raya bukan tanda nokta. Sepatutnya tanda soal. Wow, bagusnya kau dah tahulah. Betul ke cikgu? Betul. Kerana Mhm. ayat ini ialah ayat Soalan. ayat tanya. Okey, ayat tanya. Elly tahu tak bagaimana kita nak tentukan ayat tu ialah ayat tanya? Pandai dia. Kerana Memang kat best situ cakap pandai ada pun. perkataan berapakah. Okey, berapakah. Jadi ayat tanya yang jadinya tadi tu ada tanda nokta. Sepatutnya ialah tanda soal. Okey, okey. ayatnya dah kita betulkan. Terima Okey, kasih. boleh tak Koi tulis? Sepatutnya Kak Elly, waktu kita edit, selepas tu kita kena murnikan ayat. Murni. Dia perlu tulis ayat tu. Oh, jadi dia ada tulis ke cikgu? Dia kena tulis. Okey. Okey, cikgu bagi Koi tulis. Itu dah tulis dah. Nak tak nampak sayang belakang sikit? Berapakah jumlah kelopak bunga raya? Pandai. Okey, terima kasih Koir. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan ayat yang ketiga. Okey. Ini dia. Siapa cikgu? Siapa? Ada yang angkat tangan tak? Okey, ada tu. Nampak? Irfan. Irfan dah angkat tangan. Okey, Irfan. Bunga raya ada 5 kelopak. Okey, baik. Irfan ada kenal pasti? Ada kesalahan tanda baca tak dalam ayat yang Irfan baca tadi? Ayat tersebut salah, cikgu. Oh, salah. Salah. Yang mana satu tu Irfan? Yang salah tu. Kerana B untuk B mesti ditulis dengan huruf besar. Dan di hujung ayat mesti letak tanda nokta. Di hujung ayat mesti letak tanda nokta. Baik, Kak letak. Macam ni ke? Ya. Ya. Betul, pandailah. Irfan cuba tolong bacakan boleh? Bunga raya ada 5 kelopak. Okey. Baik, minta Irfan tulis semula ayat yang telah diedit tadi dengan menggunakan tanda baca yang betul. Okey, silakan Irfan. Sebab kita edit Kak Elly, kita kena murnikan semulalah ayat Murnikan tersebut. semula. Okey. Jadi kena tulis tanda baca yang betul. Yang betul dengan ayat yang telah diedit. Okey, itu dia.
Wow, bunga raya ada 5 kelopak. Pandainya, cantik tulisan dia. Nampak Irfan telah menggunakan tanda baca yang betul pada ayat yang ditulisnya. Allahu Akbar. Okey, terima kasih Irfan. Okey, kita teruskan Kak Eli, boleh? Boleh cikgu, Okey, silakan. ayat yang seterusnya. Okey, cikgu persilakan Kashwina. Kak Ming dan Alice pula melukis jalur gemilang. Okey, baik. Boleh Kashwina kenal pasti kesalahan tanda baca dalam ayat tersebut. Kak Ming kata nama huruf K dan Ming mesti huruf besar. Comel. Nama Nas mesti huruf besar. Jalur gemilang juga kata nama Ming di huruf besar. Di hujung ayat ada tanda nokta. Comel lah Kashmina ni. Okey, so betul Kak Ali letak ni betul ke? Jalur gemilang ni huruf besar ke sayang? Jadi Kak Ali kena letak huruf besar je. Okey. Di situ ada banyak kata nama khas Kak Eli. Betul cikgu. Pandailah dia, saya pun keliru tengok ni. Jadi kalau kata nama khas kita mesti menggunakan huruf besar untuk ayat huruf yang pertama. Okey, jadi yang hujung lepas gemilang ni letak tanda baca apa? Kashwina. Tanda nokta. Tanda nokta. Allahu Akbar. Tanda nokta pun terkejut dengan Kashwina, pandai sangat ni. Okey. Macam ni ke? Betul ke Kak Lee letak ni? Okey. Betul, Terus ya. cikgu? Betul tu. Okey, baiklah kita teruskan dengan ayat yang seterusnya. Nak murnikan ayat ke tak perlu? Boleh murnikan dulu. Cikgu terlupa untuk murnikan. Nasib baik Kak Eli yang ingat. Okey, murnikan dulu ayat tersebut. Kashwina. Ini panjang ni. Tapi ni tak ada koma cikgu ya? Dia tak ada koma sebab dia tak ada perkataan yang berturutan. Macam nama yang berturutan Ini atau dua benda nama yang je. berturutan. Ya. Okey, baik. Kashwina dah siap murnikan. Okey. Mana tengok Kashwina punya? Kok Meng dan Alice pula melukis jalur gemilang. Betul ke cikgu? Betul. Pandai. Terima kasih Kashwina. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya Kita pergi ke... kalau ada Kashwina, adalah Kashwini. Eli. Ya, tidak Okey. boleh dipisahkan. Ya, baiklah. Kashwini. Okey, silakan. Jalur gemilang ada 4 warna. Okey, jadi apa tanda baca Kak Ali kena letak ni? Ada kesalahan iaitu tanda koma. Di hujung ayat perlu tulis tanda nokta. Jadi tanda koma tu salah, cikgu? Ya, tanda koma tu salah Eli kerana di hujung ayat perlu ada tanda nokta. Okey, jadi jawapan yang Kashwina berikan tu betul. Okey, Kashwina tulislah. Kita minta Kashwina tulis. Tulis ayatnya Kashwina. Tulis semula. Kita murnikan ayat dia, cikgu. Murnikan ayatnya. Okey, jalur gemilang ada 4 warna. Kashwini dah siap. Kak Ali tak nampak belakang sikit boleh? Gitu. Okey, jalur gemilang ada. Pandainya. Betul lah. Ya, dia sama lah. Okey, baiklah. Okey. Yang terakhir. Yang terakhir. Terima kasih Kashwini. Pandai dia. Okey. Okey, yang terakhir cikgu minta Izara. Siapa? Izara. Izara, silakan. Warna jalur gemilang adalah merah, kuning, putih dan biru. Okey. Boleh Izara kenal pasti kesalahan tanda baca dalam ayat tersebut? Ada kesalahannya, cikgu. Ada. Okey, baik. Boleh Izara tunjukkan pada Kak Eli. Kat mana Kak Eli nak kena betulkan? Selepas warna merah, tanda koma. Selepas kuning pun tanda koma. Ada satu lagi di hujung ayat. Ialah tanda nokta. Okey. Kenapa kita ada tanda koma di situ? Sebab ada
perkataan yang berturutan. Warna yang berturutan, Kak Eli. Okey. Warna merah selepas perkataan kuning. Kemudian selepas biru ada apa Izara? Nokta. Pandainya. Tanda nokta. Jadi boleh Izara tulis mula ayat menggunakan tanda baca yang betul. Okey, Izara nak menggunakan ayat dia cikgu ya? Ya. Okey, warna jalur gemilang adalah merah, kuning, putih dan biru. Itu dia. Warna jalur gemilang adalah merah, kuning, putih dan biru. Pandai. Pandai-pandailah semua cikgu adik-adik kita ni. Memang adik-adik comel kita ni pandai semua. Jadi cikgu nak bagi bintang lah kat diorang semua, Kak Eli. Boleh. Jadi hari ni cikgu dan Kak Eli sepakat nak bagi 5 bintang kepada semua murid. Yeay. Kak Eli bangga sangat dengan adik-adik hari ni sebab semua pandai-pandai ni tahu nak tentukan tanda baca yang sepatutnya. Dan kita nak rehat sekali lagi cikgu. Kita nak rumuskan secara keseluruhan selepas ini tentang pembelajaran kita dan penerokaan kita. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli di sini dan juga Cikgu Ruslawati, yang mana kita tadi ada meneroka mata pelajaran Bahasa Melayu untuk topiknya Malaysiaku tanda baca. Dan murid-murid tadi dah pandai sangat dah. Saya rasa mereka cepat betul belajar untuk menentukan tanda baca kat mana sesuai untuk setiap ayat. Okey, jadi untuk untuk keseluruhannya cikgu, mungkin cikgu nak kongsikan sesuatu terhadap aktiviti kita tadi? Okey, baiklah. Tadi murid-murid telah pun mengenali tanda baca dan sebagai nak menunjukkan mereka memahaminya, mereka ada menghasilkan penanda buku, Eli. Okey. Jadi cikgu nak minta semua murid tunjukkan penanda buku yang telah mereka hasilkan menggunakan ayat yang betul dari segi penggunaan tanda bacanya. Selain daripada itu, penanda buku ni bertujuan untuk menzahirkan rasa cinta kepada negara. Okay, jadi cikgu minta semua murid-murid boleh angkat penanda buku. Boleh angkat penanda buku masing-masing. Ada yang lukis bendera. Angkat semua sayang. Angkat semua, okey. Itulah. Tak nampak. Kashmini punya belakang sikit. Siapa tu? Khair belakang sikit. Okey. Zara okey. Kashmina okey. Akil pun okey. Aish tinggi sikit Aish. Okey jangan. Tiada tak nampak muka dia. Tak apa. Okey. Kali nampak masing-masing tulis saya sayang negara Malaysia. Saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Kashmini turun bawah sikit. Bunga raya lambang perpaduan di Malaysia. Malaysia tanah tumpah darahku. Yang Izara Kak Eli tak nampak. Mari kibarkan jalur gemilang belakang sikit sayang. Jalur gemilang sebagai tanda cinta akan negara. Khair punya apa tu? Tolong bacakan tu Kak Eli boleh Khair? Kita perlu bersatu padu supaya hidup aman dan harmoni. Okey, pandai. Terima kasih semua. Cantik-cantik, kreatifnya adik-adik Kak Eli ni. Okey, terima kasih banyak-banyak. Seterusnya cikgu, kita nak rumuskan di atas penerokaan kita secara keseluruhannya pada hari ini. Cikgu, silakan. Okey, baiklah. Pada hari ini, murid-murid telah pun dapat mengenali 4 tanda baca dalam penerokaan kita. Okey, di samping itu juga murid-murid telah dapat mengedit dan memurnikan ayat yang mengandungi kesalahan tanda baca. Dan yang ketiga, apabila mereka dah dapat kenal pasti kesalahan tanda baca, mereka dapatlah menulis ayat menggunakan tanda baca dengan betul. Jadi ayat tersebut mudah dipahami dan juga bermakna. Di samping itu juga, pada hari ini murid-murid dapat menzahirkan rasa cinta dan sayang akan negara kita Malaysia yang aman dan harmoni melalui tajuk Malaysiaku. Okey, jadi itu sahaja penerokaan kita pada hari ini cikgu. Ya. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Okey, sama-sama Eli. Dan juga terima kasih pada adik-adik dalam talian juga dari Sekolah Kebangsaan
Taman Desa Kuala Lumpur yang sama-sama meneroka dengan kita hari ini berkenaan dengan topiknya Malaysiaku Tanda Baca bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Harapnya apa yang dikongsikan hari ini dapat manfaat kepada adik-adik yang menonton di rumah juga. Okey, itu saja teroka pada hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Bye. Semua melambai. Didik TV KPM